Ya, Yang Muhammad Ampang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana beri saya ruang untuk mengambil bahagian dalam bahas bajet 2018. Tuan Yang di-Pertua, pada Jumaat 27 hari bulan pekan selaku Perdana Menteri Malaysia telah membentangkan satu bajet. Bajet yang dipanggil Ibu kepada segala bajet. Ya? Ibu kepada segala bajet. Jadi saya fikir dalam penelitian saya dalam buku yang telah diedarkan ini adalah sewenang-wenangnya, kalau boleh saya sebut, adalah bajet gula-gula. Tabur duit sana sini, juta sana sini, tetapi malangnya kita lihat pada bajet dan 2013 sendiri banyak yang dijanji-janjikan tidak terlaksana dan tidak tercapai. Di antaranya apa, Tuan Yang di-Pertua? Perumahan Rakyat Satu Malaysia yang dijanjikan pada manifesto 2013, ya, bajet 2017 untuk membina rumah prima sebanyak 500 unit. Tetapi kalau kita lihat rekod, ianya adalah setakat Jun 2017 hanya mampu membina sebanyak 8,475 unit. Satu lagi apa janjinya? Untuk mengurangkan harga kereta. Mengurangkan harga kereta kononnya akan berkurangan berperingkat 20-30%. Tapi kita lihat janji hanya janji, dan apa yang terjadi? Proton telah dijual kepada Geely Holding syarikat Cina. Ini di antara perkara-perkara yang kita lihat bahawa Barisan Nasional memang tidak mampu untuk menunaikan janji, sekadar untuk membentangkan bajet untuk menyedapkan telinga rakyat, tetapi bukan berniat dengan sesungguhnya untuk menunaikannya. Apatah lagi dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh pekan, bahasa perli memerli, gurau senda. Ini bukan platform untuk bergurau senda, untuk membentangkan bajet yang satu perkara yang serius untuk rakyat Malaysia. Jadi ini adalah satu, saya lihat memang tidak sewajarnya pekan mengambil pembentangan bajet ini sebagai satu yang gurau senda untuk dimainkan di dalam dewan ini. Imej Perdana Menteri sudahlah ketika ini sangat rosak di luar negara dan juga dalam negara. Jadi untuk membentangkan satu bajet yang sebegini, lagilah merosakkan lagi imej pekan kepada rakyat Malaysia sendiri. Tidak guna membentangkan, menceritakan dongengan ekonomi Malaysia kononnya semakin baik, sedangkan rasuah dan ketirisan wang berleluasa. Tak guna nak kata ekonomi baik, tetapi masih ada rakyat yang terbeban dengan cukai GST. Tak guna nak mengatakan bahawa keadaan ekonominya baik, tetapi masih ada anak-anak yang tidak ke sekolah. Tak guna nak kata ekonomi yang baik, tetapi masih ada orang yang bergaji 500. Tak guna nak kata ekonomi baik, tapi masih ramai lagi masyarakat India, Cina dan Melayu yang miskin, Tuan Yang di-Pertua. Apatah lagi, baru-baru ini kita lihat trend keadaan amat menyedihkan apabila kita juga terlahirkan anak-anak yang berani untuk membuat perbuatan jenayah seawal-awal umur yang kecil. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun cuba nak didongengkan, diwar-warkan ekonomi yang baik, tetapi keadaan kesejahteraan rakyat memang tidak terbela oleh kerana pentadbiran yang tidak efektif dan tidak cekap. Apakah indeks kebahagiaan dalam negara ini? Apakah indeks keharmonian keluarga dalam negara ini? Apakah indeks kesejahteraan bangsa dalam negara ini? Sekalipun keadaan ekonomi kita dikatakan baik, tetapi perkara-perkara ini adalah juga menjadi pengukuran sama ada sebuah negara itu sebuah negara yang aman, selesa dan nyaman untuk didiami oleh rakyatnya sendiri. Tuan Yang di-Pertua, saya nak menyentuh tentang bekalan ubatan dan barangan consumable serta sokongan perubatan RM4.1 bilion. Terlebih dahulu, saya ingin menarik perhatian ahli Dewan bahawa pada isu kesihatan. Meskipun Yang Amat Berhormat Pekan dalam ucapannya mengumumkan bahawa sebanyak RM4.1 bilion Panadol, Tuan Yang di-Pertua,
sakit kepala Panadol, sakit kaki Panadol, sakit dada Panadol. Ini standard yang ada dalam negara kita ini bila mereka BN melancarkan klinik satu Malaysia. Berbanding dengan Selangor yang memperkenalkan kad peduli sihat yang bernilai RM500 kepada semua pendapatan rumah tangga sebanyak 3,000 ke bawah dapat menerima satu kad peduli sihat untuk seluruh keluarga untuk pergi ke klinik swasta. Dan pada bajet yang terkini yang telah dibentangkan oleh Datuk Menteri Besar Selangor, ditambahkan lagi sebanyak RM200 menjadikan RM700, memandangkan satu perkara yang harus ditangani adalah untuk suntikan vaksin pneumococcal yang mana adalah satu jangkitan bakteria yang begitu berbahaya di kalangan kanak-kanak dan orang-orang tua. Jadi yang ini kita harus lihat, kalau kita betul-betul kesihatan adalah satu perkara yang penting untuk rakyat Malaysia. Rakyat yang sihat akan menjadi rakyat yang produktif dan negara juga akan bermanfaat daripada mereka. Menaik taraf dan menyelenggara fasiliti juga dalam perubatan. Saya kagum kepada YAB Pekan dengan riaknya memperuntukkan wang yang besar kononnya kepada 3 buah hospital. Saya ingin bertanya, apakah rasional untuk menaik taraf 3 buah hospital ini sahaja? Apakah keperluan yang mendesak sehingga 3 hospital ini sahaja diberi keutamaan untuk menaik taraf dan menyelenggarakan fasilitinya? Sedangkan beberapa hospital telah dijanjikan untuk dibina, tidak terbina, termasuk Hospital Pasir Gudang, Hospital Parit Buntah, Hospital Rembau, Hospital Tanjung Lumpur, Hospital Tanjung Lumpur, dan kita lihat Hospital Rembau ni dah lama dah dijanjikan daripada tahun 2008. Sampaikan YB-nya pun dah jadi menteri sekarang tapi hospitalnya tak terbuat-buat lagi. Kanak-kanak dalam saya dapati juga bahawa ada rungutan dari ibu bapa penjaga yang punya anak-anak kelainan upaya. Mereka mengatakan allowance untuk anak-anak kelainan upaya ini masih pada kadar yang sama meskipun telah dinaikkan sebanyak RM50 daripada RM150 kepada RM200. Maka saya ingin tahu, benarkah masalah ini timbul dan mengapakah allowance kepada anak-anak kelainan upaya ini seringkali tertangguh sehingga selama berbulan-bulan. Ini bukan sahaja menganiaya anak-anak, istimewa ini malah menyusahkan ibu bapa mereka yang bergantung pada allowance bulanan yang diterima untuk menampung keperluan dan mengurangkan beban belanja. Dalam pembentang bajet juga YB Pekan memperuntukkan untuk mempertabatkan pendidikan, ya, sebanyak 2.2 bilion kepada golongan cerdik pandai sebagai biasiswa, 400 juta kepada universiti untuk IPTA dan untuk tujuan pendidikan, dan 90 juta golongan postgraduate dalam MyBrain, program MyBrain, 1.2 juta untuk kesemua penduduk universiti. Malangnya kita tidak lihat di manakah ruang yang ada kelompangan yang mana memberikan ruang kepada lepasan-lepasan sekolah yang tidak berjaya untuk mendapatkan ijazah sarjana muda diberikan keutamaan. Pekan juga menyebut tentang peranan guru dengan Sajak Osman Awang, ya, guru oh guru, kerana kata dia kalau gurulah yang mengajar kita menulis dan membaca, dan gurulah, ya, yang keringatnya dan sebagainya dan membangunkan anak-anak bangsa untuk menjadi orang yang berguna. Tapi malangnya dalam bajet ini juga tidak membentangkan apakah faedah yang didapat daripada guru-guru, apakah manfaatnya. Adakah sudah tiba masanya untuk diberikan rombakan terhadap gaji guru-guru dan juga kedudukan guru-guru dan juga sistem pembelajaran dan juga kesejahteraan mereka, kebajikan mereka. Gaji mereka masih dalam tahap yang rendah kalau dibandingkan negara-negara lain. Bilakah lagi kerajaan BN ini akan menaik tarafkan, memartabatkan guru sebagai satu kerjaya yang sangat-sangat murni dan mulia, diberikan gaji yang setaraf dengan kedudukan sebagai seorang guru. Kerana guru sekarang yang kita dapati bahawa kita tidak mahu pekerjaan guru itu diambil sebagai satu pekerjaan as a second choice job, dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Saya juga nak sebut tentang isu wanita yang mana kononnya tahun ini memperkasakan wanita. Ya, dengan janji-janji Board of Director 30%, GLC
dan lembaga pengarah kerajaan ini tidak mencukupi. Kerana kita sudah berkali-kali perkara yang boleh dilaksanakan oleh Pekan adalah untuk meletakkan sekurang-kurangnya 30% menteri wanita dalam kabinet, timbalan menteri wanita dalam kabinet, calon-calon wanita dalam kabinet. Ini untuk melengkapkan 30% ini. Dalam tangan ini Pekan boleh buat, ini pun tak mampu nak buat. Bagaimana nak laksanakan perkara-perkara untuk menaik tarafkan pengarah-pengarah wanita dalam GSC dan sebagainya. Banyak lagi, ya, ini boleh dilaksanakan. Dan saya amat kagum dengan kerajaan negeri Selangor yang baru-baru ini mengiktiraf peranan wanita sebagai pembangun negara, memberikan RM200 sebulan kepada suri rumah tangga di Selangor. Ini satu perkara yang tidak pernah dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional di mana-mana negeri Kerajaan Barisan Nasional. Jadi ini pengiktirafan kerana ibu-ibu suri rumah yang buat kerja tanpa gaji tetapi amat penting untuk negara ini. Tapi yang di Barisan Nasional ini yang mampu nak buat pun tak terbuat. Masih lagi cakap lagi 30%, tapi tidak terlaksana. So jadi saya harap Pekan dapat tunaikan janji dari segi janji kononnya tahun 2018 adalah untuk memperkasakan wanita. Adakah sekadar untuk mendapat undi wanita? Untuk undi wanita dan mengatakan 30 GSC dan sebagainya? Ini kalau nak dapat undi wanita harus laksanakan. Mulakan dengan Kabinet Kerajaan Barisan Nasional yang dahulu. Datuk Yang Pertua, sebelum saya habis ucapan saya nak menyentuh tentang Felda. Ya. Saya pergi ke Felda Chini pada minggu lepas, ya, Chini 4. Saya dapati peneroka program Felda di situ mengadu kepada saya mengatakan bahawa wang hari raya RM300 yang dijanjikan sudah 3 tahun sampai sekarang tidak ditunaikan YB Pekan ataupun Adun Chini. Dan duit insentif hasil RM5,000 pun tidak tercapai. Alasannya apa? Kerana mereka dipersepsikan sebagai penyokong kepada pembangkang. Ini tidak wajar, Tuan Yang Dipertua. Mereka adalah peneroka rakyat Malaysia. Kita tidak kira. Sebab itu di Selangor, siapa dapat air, orang kaya, miskin, menteri-menteri duduk Selangor pun dapat air percuma. Tidak pernah kita diskriminasikan. Tapi apabila nampak orang menyokong pembangkang, mereka didiskriminasikan dan tidak diberikan apa yang mereka patut terima, Tuan Yang Dipertua. Satu lagi orang asli, kampung Meloy Chini, kampung orang asli yang telah mengadu berapa kali tentang waste kilang sawit yang dibuang di kawasan mereka dan balai raya yang tak siap bekalan air dan elektrik yang tidak ada, Tuan Yang Dipertua. Sekiranya saya nak juga menyentuh tentang GST. Kita lihat bagaimana kerajaan Selangor cuba meringankan beban rakyatnya dengan beberapa program insentif peduli rakyat. Tapi dalam bajet ini, Perdana Menteri dengan bangganya mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa mengatakan GST ini menjadi penyelamat kepada ekonomi kita tahun ini. Kerana tanpa ketutupan GST RM41 bilion kita tidak dapat bayangkan macam mana negara boleh menampung. Ini sepatut rakyat berharap dengan kerajaan. Tapi ini kerajaan bergantung dengan rakyat. Ini dah terbalik dah, Tuan Yang Pertua. Bagaimana rakyat yang miskin gaji tak naik? Kerajaan pula yang bergantung kepada rakyat. Rakyat patut bergantung kepada kerajaan yang berikan mereka kesejahteraan, mesti cukup gaji, cukup untuk mengelolakan keluarga mereka dan hidup mereka. Sebab itu kita di Selangor kita tidak ada diskriminasi. Sama ada orang BN ke, MCA ke, MIC ke, semua dapat apa yang program kita buat, air percuma ke, hijrah ke, untuk suri rumah tangga RM200 ke, kad peduli sihat kita tidak memilih bulu, Tuan Yang Dipertua. Sebab itu pada tahun 2008 kita menang 36 kerusi. Tahun 2013 kita menang 44 kerusi. InsyaAllah PRU14 kita akan 56-0, Tuan Datuk Speaker. Dan sampai lepas 56-0 insyaAllah kita akan ke Putrajaya dan bebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya, Kota Melaka.